apabila mereka tes untuk memulakan Perang Dunia Ketiga. Mereka hantar membunuh dengan teknologi mereka Panglima Perang Iran. Apakah yang berlaku? Iran balas, bergelimpangan mati, dan segera Amerika mengatakan tiada seorang pun mati, yang sebenarnya beratus yang mati. Berita yang dikeluarkan oleh Iraq pada hari yang sama mengatakan beratus tentera mereka yang mati. Bergelimpangan, disembunyikan segeranya. Maksudnya Iron Dome tidak dapat menahan serangan sebab teknologi yang dibawa oleh Iran sangat kecil, tetapi tidak dapat didetek oleh sistemnya. Apabila kita menggunakan teknologi mereka, tuan-tuan, jangan lawan mereka. Bina sistem yang tak dapat didetek oleh mereka. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Rusia tidak dapat didetek oleh Amerika. Jadi mereka merancang Perang Dunia yang Ketiga, tetapi mereka yang kecundang. Mereka mengatakan bahawa tidak ada seorang pun tentera mereka yang mati di Iraq. Dengan misal Iran, rupa-rupanya pada hari yang sama 80 orang mati, esoknya beratus-ratus orang yang mati. Disembunyikan, menunjukkan teknologi ini tidak dapat dideteksi, satellite lagi tidak dapat dideteksi, dan inilah yang sedang berlaku. Dan sekarang membagikan dunia pada dua blok, sama seperti Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia pertama, Islam dirancang untuk dihancurkan. Maka blok pertama ialah Osmania bersama dengan Jerman dan Bulgaria, tetapi melawan seluruh dunia. Akhirnya dalam Perang Dunia pertama dirancang oleh Rothschild dengan memberi rasuah kepada Britain, memberi rasuah kepada Amerika supaya hancurkan Islam, iaitu Osmania. Dan yang menerima rasuahnya lah Presiden ataupun Perdana Menteri British bernama David Lloyd George, Perdana Menteri yang paling jahat dalam sejarah manusia. Dalam Perang Dunia Kedua, dialah yang mencetuskan Perang Dunia yang pertama dan kedua. Inilah yang berlaku, tujuannya untuk menghancurkan Islam, dan Perang Dunia pertama dirancang untuk menghancurkan Islam, dan Perang Dunia Ketiga dirancang untuk menghancurkan Islam sekali lagi. Oleh sebab itu mereka merancang, tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang mereka lakukan. Dan sekarang gabungan telah bermula. Umat Islam bergabung dengan musuh abadi mereka, Rusia. Turki bersama Iran bersama dengan Rusia untuk sementara. Dan ini kembali pada sejarah Perang Dunia yang pertama. Di tengah-tengahnya lah Yahudi. Kata Hitler, kalaulah Perang Dunia Ketiga terjadi, maka yang di belakangnya lah Yahudi. Kata Hitler, Perang Dunia pertama dilakukan oleh Yahudi, Perang Dunia kedua disebabkan oleh Yahudi, itu sebab saya membunuh pemuka Yahudi 100 juta. Tetapi Winston Churchill membunuh 21 juta umat Islam, dikatakan hero dunia. Tetapi saya membunuh Yahudi 1 juta, dikatakan saya penjenayah. Tuan-tuan benci pada Jerman sebab tuan-tuan membaca teks British. British ialah musuh Islam, tetapi yang menolong Islam hanya Jerman. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman. Tengok filem yang dibuat oleh British, lalu kita semakin benci pada Jerman, sedangkan satu-satu negara yang membela Islam ialah Jerman. Tapi bila beli kereta, beli Mercedes Jerman. Tuan-tuan, siapakah yang bakal terperangkap kali ini? Siapakah yang bakal terperangkap dalam Perang Dunia Ketiga sekiranya berlaku? Wansbillah. Mereka sudah bincang sekarang. Yang akan terperangkap ialah Amerika. The end of Amerika. Sebab dia membina teknologi tanpa membina manusia. Apa yang berlaku di Deal of the Century menggambarkan apa yang sedang dibincang. Dan It's the End of the World ditulis oleh tokoh-tokoh mereka. Pakar-pakar strategi barat menulis yang akan terperangkap di jaring ialah Amerika, dan mereka sudah tulis The End of America. Tuan-tuan, sebab dia membela pesalah Yahudi. Dan Allah telah mencatakan, wa kunna min ba'dihi li bani Israil uskunul ard fa idza ja'a wadul akhirah ji'na bikum lafifa. Allah janji bahawa orang Yahudi akan kembali ke Palestin. Dan itulah yang sedang berlaku. 1948 negara Israel ditubuhkan oleh British, Amerika, Perancis dan seluruh dunia menentang Islam. Mereka menubuhkan negara haram Israel. Ini datang daripada perjanjian apabila Osman dah kalah, mereka telah bagikan kawasan ini dan mereka jadikan Palestin untuk Yahudi. Dan rupa-rupanya Perang Dunia Pertama dibiayai oleh Yahudi, Perang Dunia Kedua dibiayai oleh Yahudi, dan Perang Ketiga kata Hitler kalau berlaku Yahudi belakangnya.
Apabila ada 3 orang berkawan, salah seorangnya Yahudi, maka 2 ini akan berperang, kata Hitler. Ingat, kalau ada 3 orang sedang berkawan, salah satu Yahudi, 2 akan berperang. Amerika bakal dipunyai oleh Yahudi baru. Amerika akan hancur, kata pakar strategi ini, dan Yahudi akan mengambil alih Amerika, dan itulah yang bakal dirancang untuk perang dunia ketiga. Semoga itu tidak berlaku. Tuan-tuan, itulah yang dirancang. Mereka telah mengambil Bukit Golan. Bukit Golan di Syria telah diambil oleh Yahudi, dan sekarang berita tidak keluar bagaimanakah mereka sudah mengisytiharkan bahawa Bukit Golan kepunyaan Yahudi. Bukit Golan ialah persediaan untuk peperangan terakhir manusia. Mereka percaya bahawa di sinilah manusia akan berperang terakhir sekali sebelum dunia ini kiamat. Dan itulah yang Rasulullah sebut dalam hadis yang panjang. Dalam hadis yang panjang ini, Rasulullah menyebut peperangan terakhir berlaku di sini, namanya Dabek di Syria. Di situlah sebelum dunia akan berakhir, manusia akan berperang buat terakhir, dan kemenangan berpihak pada Islam, dan orang Rom akan kalah, yang lain juga akan kalah, dan mereka juga sedang merancang untuk mengambil Bukit Golan, sebab Bukit Golan ialah kawasan yang dijanjikan peperangan terakhir dunia. Oleh sebab itu, Dabek nama tempatnya ialah tempat peperangan terakhir manusia, dan Rasulullah membayangkan dalam hadis ini peperangan terakhir ini dengan tanpa teknologi, menggunakan kembali pedang dan kuda kembali. Oleh sebab itu kita lihat peperangan dunia ketiga dijangka akan menghancurkan teknologi, sebab mereka dijangkakan akan menggunakan senjata nuklear. Sebaik saja mereka kalah, mereka akan menggunakan senjata nuklear untuk mengalahkan musuhnya. Sebagaimana Amerika telah kalah dalam Perang Dunia Kedua, mereka menggunakan bom atom ke atas Jepun. Jepun tak pernah kalah. Tetapi kejahatan Amerika menghancurkan Jepun, kanak-kanak dan wanita, dengan bom atom, dan itulah dijangka akan dilakukan dalam Perang Dunia Ketiga sekiranya mereka kalah. Dan ini akan menghancurkan manusia. Dan kita lihat apakah ini akan kembali manusia akan berperang dengan pedang dan juga kuda kembali. Sebab hadis yang terakhir mengatakan manusia akan berperang dengan menggunakan tidak teknologi lagi, tetapi Rasulullah menyebut pedang di situ. Sama ada benar ataupun kiasan, wallahu alam, tetapi itulah fenomena yang berlaku. Burung gagak, burung hud-hud, rupa-rupanya dialah kisah kita, kisah manusia, kisah keluarga Adam AS. Dan untuk kita ambil iktibar kedua ini, sebab kedua-duanya merupakan pembunuhan dan penguasa yang lemah, penguasa yang kuat ke atas yang lemah. Dan mari kita renungi peristiwa yang sama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.